Assalamualaikum anak-anak murid Cikgu Fatin dari kelas 5 Aman. Hari ini Cikgu Fatin akan ajar satu topik baru di bawah bidang membentuk dan membuat binaan. Menarik kan? Okey, sebelum Cikgu Fatin bagi tahu apa topik yang kita akan belajar hari ini, Cikgu Fatin nak kamu semua dengar beberapa bunyi haiwan dan teka apakah jenis haiwan tersebut. Okey, baiklah, permainan ini kita panggil sebagai permainan haiwan apakah saya. Baiklah, cikgu akan pasang audio haiwan yang pertama. Dengar elok-elok ya. Haiwan pertama. Haiwan apakah itu? Haiwan apa? Betul, mestilah kucing kan? Siapa je yang tak kenal kucing? Okey, jadi haiwan pertama ialah kucing. Cikgu akan pasang pula audio haiwan kedua. Okey, apa haiwan kedua? Ya, betul. Burung. Haiwan kedua ialah burung. Manakala haiwan pertama ialah kucing. Kita pergi pula kepada haiwan ketiga. Okey, sekali lagi haiwan ketiga. Haiwan apa tu? Haiwan apa? Ya, betul. Bagus anak murid cikgu. Haiwan ketiga ialah lembu. Jadi, dapat kita tahu bahawa haiwan pertama ialah kucing, haiwan kedua ialah burung dan haiwan ketiga ialah lembu. Sekarang, cikgu nak tanya awak. Ketiga-tiga haiwan ini tergolong dalam jenis haiwan apa? Haiwan liar ke haiwan peliharaan? Ya, betul. Ia tergolong di bawah haiwan peliharaan. Haiwan yang kita boleh pelihara, haiwan yang kita boleh bela dan bukan haiwan liar. Jadi, awak dah tahu ketiga-tiga jenis haiwan tersebut. Kita akan masuk pula kepada apa yang akan kita belajar hari ini, iaitu di bawah bidang membentuk dan membuat binaan. Hari ini, Cikgu Fatin akan ajar awak bagaimana untuk membuat stabil burung. Siapa pernah dengar perkataan stabil? Ataupun siapa pernah buat stabil? Sebelum kita pergi ke langkah seterusnya, Cikgu Fatin akan terangkan dahulu berkaitan bahasa seni visual, iaitu dari segi teknik penghasilan stabil, unsur seni stabil dan juga prinsip rekaan stabil. Jadi, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, Cikgu Fatin akan terangkan apa itu stabil, definisi stabil ataupun apa yang dimaksudkan dengan stabil. Awak dengar je perkataan stabil, mesti perkara pertama yang terlintas dalam fikiran awak ialah stabil, bukan? Sebab perkataan stabil nak dekat-dekat dengan perkataan stabil yang membawa maksud kukuh. Jadi, maksud stabil yang sebenar ialah stabil merupakan satu binaan yang mana bahan kutipan dicantum membentuk satu kesatuan objek dan dipasang pada satu tapak yang stabil. Sebab itulah dia dinamakan sebagai stabil. Maksud dia kat sini, beberapa bahan yang berbeza, tak kiralah sama ada bahan kita semula ke, seperti botol, penutup botol, ataupun besi, tin, tisu, gulungan tisu dan sebagainya, dicantumkan bersama menjadi satu kesatuan objek dan benda itu diletakkan di atas satu tapak yang stabil. Maka jadilah arca stabil. Okey, bagus. Sekarang kita akan pergi pula kepada teknik penghasilan untuk menghasilkan stabil burung pada hari ini. Okey, kamu boleh tengok gambar stabil burung yang cikgu telah buat di sebelah. Yang ini ialah stabil burung yang cikgu telah hasilkan. Cantik kan? Okey, apa teknik yang cikgu gunakan untuk penghasilan stabil ini? Cikgu gunakan teknik guntingan dan
tampalan. Maksudnya cikgu gunting kertas, cikgu gunting kotak, cikgu gunting kertas warna dan cikgu tampalkan pada tapak serta tampalkan pada botol. Sebab itulah teknik yang kita gunakan ialah teknik guntingan dan tampalan. Okey, ada beberapa teknik lain lagi untuk membina arca stabil. Tapi bukan dalam topik hari inilah. Antara teknik lain yang boleh kita gunakan untuk membina arca stabil ialah seperti kimpalan, cantuman, dan ada beberapa lagi lah. Okey, tapi untuk hari ini awak akan mengaplikasikan dua teknik sahaja, iaitu teknik guntingan dan tampalan. Okey, bagi unsur seni pula, awak pernah dengarkan unsur seni. Unsur seni pula, stabil ini mempunyai bentuk konkret. Bentuk konkret. Kenapa cikgu kata bentuk konkret? Kerana ianya adalah berbentuk 3D, 3 dimensi, benda betul, bukannya 2 dimensi. Bentuk ada 2 jenis, iaitu yang pertama, bentuk ilusi dan yang kedua, bentuk konkret. Untuk stabil hari ini, ia tergolong di bawah bentuk konkret. Kenapa? Sebab kita boleh sentuh dia, kita boleh tengok dia di sekeliling dia, kiri dia macam mana, kanan dia macam mana. Kita sentuh dia, kita rasa dia punya permukaan. Kerana itulah ia dipanggil sebagai bentuk konkret. Okey, yang itu untuk unsur seni. Bagi prinsip rekaan pula, prinsip rekaan yang ada pada stabil burung yang cikgu telah hasilkan ialah prinsip rekaan imbangan. Kenapa cikgu katakan imbangan? Kerana imbangan pada stabil burung yang dihasilkan ialah imbangan tidak simetri. Imbangan tidak simetri. Imbangan kita boleh dibahagikan kepada dua, iaitu imbangan simetri dan imbangan tidak simetri. Apa yang dimaksudkan dengan imbangan simetri dan apa yang dimaksudkan dengan imbangan tidak simetri? Kalau imbangan simetri, maksud dia bahagian kiri dan kanan dia sama. Sama saiz, sama bentuk, sama kedudukan, samalah. Cikgu boleh kata kedua-duanya sama. Kalau kita belah dua objek tersebut ataupun karya tersebut, dia sama kiri dan kanan. Tapi untuk stabil burung kita hari ini, disebabkan kedua-dua belah tidak sama, maksudnya dia tergolong di bawah prinsip rekaan imbangan tidak simetri. Okey, kita dah selesai untuk bahasa seni visual, iaitu unsur seni dan prinsip rekaan. Kamu pun dah tahu teknik. Sekarang kita akan pergi pula kepada slide seterusnya. Okey, kamu tengok gambar cikgu yang cikgu dah hasilkan ni, cikgu dah letak dalam PowerPoint ni. Arahan, murid-murid 5 aman, sila lihat gambar di sebelah. Menurut pendapat kamu, apakah fungsi stabil burung ini? Okey, cikgu bagi masa kepada kamu 1 minit sahaja untuk tengok apa fungsi ataupun fungsi-fungsi stabil yang kamu akan hasilkan sekejap saja lagi. Okey, cikgu bagi masa. Fikirkan apa fungsi-fungsinya berdasarkan apa yang kamu lihat. Okey, dah selesai 1 minit. Okey, antara fungsi-fungsinya cikgu boleh bagi tahu ialah kita boleh meletakkan alat tulis ke dalam stabil burung ini kerana ianya diperbuat daripada botol. Maksudnya dalam tu ada ruang persesuaian yang boleh kita tempatkan dengan alat-alat tulis ataupun kalau kamu ada barang-barang kecil, kamu boleh masukkan dalam itu. Selain itu, kita juga boleh gunakan ia untuk sebagai tabung. Maksudnya, kamu boleh gunakan untuk letak duit kamu dan simpan apa-apa barang kamu. Okey, kalau kamu tahu fungsi lain lagi, kamu boleh bagi tahu cikgu. Okey, sekarang lepas ini kamu dikehendaki untuk menonton video penghasilan stabil burung yang cikgu telah hasilkan. Cikgu akan berikan kepada kamu pautan ataupun link YouTube video tersebut dan kamu perlu hasilkan sendiri stabil burung ini dan hantar gambarnya kepada cikgu dalam grup Telegram kelas. Okey, sekian saja daripada cikgu untuk langkah ini. Jumpa lagi dalam grup Telegram kelas. Assalamualaikum.